Tak apalah, kita dengar jawapan Menteri Ahmad. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasihlah kepada semua ahli-ahli Parlimen yang telah mengambil bahagian dalam peringkat jawatankuasa Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan. Sebenarnya kementerian ni tak siapa nak peduli pun, tapi ramai nak bucak pula hari ni kan, sebab dia rindulah namun tak dengar suara saya. Jadi saya ucapkan terima kasih lah. Terima kasih. Jadi saya nak menjawab yang mudah jawab dulu. Orang kata apa, low lying fruits ni kan, kita boleh sapu sekali lah. Pertama sekali kita nak sapu pokok senang ni. Yang Berhormat, saya terima baik cadangan Yang Berhormat berkenaan dengan nak mencalonkan tempat-tempat ataupun bangunan-bangunan yang bersejarah untuk dijadikan sebagai tapak warisan kita. Saya bersetuju, iaitu mengikut senarai yang saya ada. Memang nak kata sebenarnya tidak ada bangunan-bangunan di negeri Kedah yang dicalonkan. Tapi masalahnya Muhammad bukan masalah kementerian saya. Saya selaku Menteri Bertanggungjawab pada warisan akan mewartakan apa juga bangunan kalau sekiranya ada permohonan yang dibuat oleh pihak negeri. Hakikatnya peringkat kerajaan negeri tidak mencalonkan. Tidak ada sebab kalau satu bangunan itu dicalonkan, maka pihak warisan tidak akan mewartakan. Jadi saya minta supaya Yang Berhormat turun ke negeri sendiri dan usahakan supaya kerajaan negeri mencalonkan bangunan-bangunan disebut oleh Yang Berhormat sebentar tadi, yang jauh lebih tua daripada setengah bangunan macam Ubudiah tadi, macam Masjid Zahir jauh lebih tua tapi tidak dicalonkan, kerana Yang Berhormat tahu itu bahawa masjid adalah di bawah agama Islam dan itu adalah keputusan daripada Sultan untuk mencalonkan. Jadi kalau ianya dicalonkan, insya-Allah saya akan menggunakan kuasa saya sebagai menteri yang bertanggungjawab kepada JWN, Jabatan Warisan Negara, untuk mewartakan bangunan-bangunan berkenaan. Ya. Kedua, Yang Berhormat, saya menerima baik cadangan Yang Berhormat, iaitu untuk bagaimana telah menyebutkan itu bahawa P. Ramlee memang arwah P. Ramlee sememangnya seorang ahli seni yang terkenal bukan sahaja di negara kita, malah juga di rantau Nusantara ini. Jadi seiring dengan apa yang dikenaki oleh Yang Berhormat, kementerian akan menaik taraf Aswara sebagai Universiti P. Ramlee. Ya. Bagi mengiktirafkan beliau sebagai tokoh seniman yang unggul, dan Jabatan Warisan juga bersedia mengangkat beliau sebagai tokoh warisan negara. Pada ketika itu saya berharap ahli-ahli Yang Berhormat, ahli Parlimen di Malaysia akan memberi sokongan dan dokongan di atas usaha ini. Kedua, Kota Kinabalu dah. Dia dah kena sumpah lah. Okay, batu sumpah ni saya nak sebut, kementerian melalui Jabatan Warisan Negara sentiasa bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Sabah bagi pemeliharaan batu sumpah. Kerajaan Negeri Sabah melalui Museum Sabah sedang merangka pemindahan batu sumpah ke lokasi asal. Jabatan Warisan Negara bekerjasama bagi pemindahan tersebut di mana plak asal akan dilindungi dan dipelihara. Pewartaan batu sumpah yang asal akan dibuat setelah dipindahkan ke lokasi sebenarnya. Tolong beritahu kat batu sumpah lah. Ya. Temeloh. Saya juga kena jawab Temeloh sebab beliau dalam sepanjang hujahnya telah menyatakan itu bahawa berlaku kejatuhan pelancong-pelancong luar ke negeri Sabah, ke negeri Pahang. Sebenarnya itu adalah tidak benar. Ya, Pahang merupakan negeri nombor satu yang menerima pelancong-pelancong.
pelancong domestik ke negeri Pahang meningkat, iaitu pada tahun 2013 4.725.3, pada tahun 2014 5.850. Jadi dia merupakan peningkatan 23.8%. 2015 belum habis lagi. Jadi lepas ni kita boleh bincang 2015. Dan sementara itu jumlah pelawat domestik ke Pahang juga tak apalah, dia dah meningkat. Jadi kalau bila dah meningkat, walau bagaimanapun saya akan membantu sebenarnya telah dibangkit oleh Temerloh, iaitu bahawa segala apa perkara yang perlu dilakukan, insya-Allah kementerian saya akan membantu beliau. Sekarang saya nak pergi ke Seremban. Seremban bercakap tentang pengecualian visa pelancong negara China, iaitu beliau tidak bersetuju hanya diberikan visa free ini kepada mereka yang beli package. Yang berhormat Seremban, kita Menteri boleh sikit pasal visa ni. nanti dulu. Kita mesti faham, iaitu apabila disebut oleh Kementerian Dalam Negeri tentang kepentingan keselamatan, itu adalah benar. Kerana kita tidak boleh membenarkan mana-mana pelancong-pelancong atau daripada China, khususnya kalau datang ke negara kita ini tanpa kita membuat penyiasatan terhadap individu itu. Ini bukan kerana kita profil negara China, tetapi juga adalah di atas permintaan kerajaan negara China kepada kita. Kalau yang berhormat masih ingat, iaitu bahawa beberapa bulan yang lepas telah berlaku peletupan di Bangkok. Ya, 2 letupan telah berlaku di Bangkok, dan hasil daripada penyiasatan itu ialah didapati bahawa orang yang telah meletupkan bom, malah hari ini pun kita tengok dalam surat khabar ada 2 orang itu, mereka adalah warga negara China daripada etnik Uyghur yang terlibat dengan pasukan pembebasan Turkistan Timur. Dan orang Uyghur ini kalau tidak orang kata apa, bendung, mereka juga bersikap sebagai IS. Dan 2 letupan di Bangkok itu jelas menunjukkan bahawa ianya boleh, kalau boleh berlaku di Bangkok, tidak ada sebab mengapa dia juga tidak boleh berlaku di Kuala Lumpur kalau sekiranya kita tidak mengambil apa yang dikatakan tindakan yang lebih ketat untuk memastikan supaya jangan mereka terlepas masuk ke negara kita. Jadi saya nak sebut, dia bukan profiling ya negara China, tetapi dia juga merupakan permintaan daripada kerajaan negara China untuk memastikan supaya jangan kita benar masukkan orang-orang ini ke negara Malaysia, kerana selalunya daripada sinilah dia akan terbang ke Turki, kerana apabila dia keluar di sini dia juga boleh dapat pasport Turki, dan daripada Turki lah dia akan masuk ke Suria. Jadi oleh kerana itu kita kena berhati-hati, dan sebab itulah kita ada syarat, iaitu ya yang Muhammad, memang kita telah bersetuju untuk memberikan free visa, bukan saja yuran tetapi free visa kepada rakyat Cina yang nak melawat negara kita, dan yang membeli package itu dianggap sebagai grup kalau dianya 2 ke atas. Dahulu betul dikatakan 20 ke atas, tetapi setelah kita membuat perjumpaan, kita telah meyakinkan kepada pihak immigration, kalau individual itu 1, maka grup tu lebih daripada 1. Jadi 2 adalah penting, kerana sebagai contoh, sebenarnya turis yang datang 2 orang, 3 orang, mereka merupakan turis yang bermutu, kerana mereka mempunyai wang dan mereka akan beritahu
kepada ejen-ejen pelancongan di China dan juga di sini bahawa mereka mahu melawat satu tempat, katalah saya mau pergi Kuala Lumpur, makan di mana, duduk di mana 3 hari, lepas tu saya nak pergi ke Langkawi 3 hari, kemudian saya nak pergi ke Kota Kinabalu 3 hari dan Kuching 3 hari. Ini customize punya permintaan. Jadi selalunya yang 2-3 orang ni yang mempunyai wang banyak dan mereka adalah merupakan kualiti turis dibandingkan dengan kalau terlalu ramai. Kadang-kadang terlalu ramai datang daripada satu kampung, dia kumpul-kumpul, mai kita pergi ke Malaysia. Tapi kita tahu bahawa pelancong-pelancong daripada negara China sekarang ini memang merupakan pelancong-pelancong yang bermutu walaupun mereka berdatang kumpulan ramai. Tapi kalau nak dikatakan 20 ke atas saja dianggap sebagai grup, ini akan merugikan kita. Jadi saya juga beritahu iaitu bahawa kalau seorang yang telah berkahwin, suami isteri, kalau dia nak datang ke Malaysia, nak dapat visa free, maka dia tidak mungkin akan dapat, melainkan kalau dia mencari 9 couple yang lain. Ya, nak jadi 9 couple, 18, campur 2, buat satu kumpulan, baru boleh honeymoon kat Malaysia. Ataupun jalan yang mudah, dia bawa keluarga dia. Dia bawa mak dia, bapak dia, mak mentua dia, bapak mentua dia, adik-adik ipar dia, abang ipar dia, cukup 20 pergi Malaysia. Sudah tentu datang ke Malaysia, honeymoon, balik ke China, bercerai. Kerana bawa in-law, susah lah kan. Ya? Jadi telah dipersetujui. Dan saya nak baca di sini iaitu syarat-syarat yang perlu diketahui yang dikenakan semata-mata untuk nak memastikan supaya yang datang ke Malaysia bercuti itu benar-benar iaitu pelancong dan bukan membolehkan orang datang ke negara kita dengan niat yang tidak baik seperti yang disebut tadi. Kerajaan negara China minta pastikan jangan ada Uyghur datang, bukan kerana kerajaan China pula mensyaki setiap Uyghur itu sebagai teroris, tetapi kita mesti berhati-hati dan kalau ada orang Uyghur datang mesti siasat dulu. Jadi sebab itulah mesti dikenakan syarat-syarat dan pertama sekali seperti saya sebut iaitu bahawa kumpulan sekarang didefinisikan sebagai 2 ke atas, bukan 20 lagi. Syarat-syarat mekanisme pelaksanaan. Pertama, datang secara berkumpulan. Yang pertama lah, minimum 2 orang. Di bawah agensi pelancongan yang berdaftar dengan Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan. Kedua, dihadkan kepada 15 hari sahaja bagi setiap kali kemasukan sebab dia pelancong beli package. Jadi 15 hari. 3. Kemasukan dan keluar pelancong dari Republik Rakyat China adalah melalui pintu masuk udara, lapangan terbang antarabangsa sahaja. Ya. Juga untuk memastikan keselamatan supaya jangan bocor mereka yang berniat jahat terhadap negara China dan kita itu dapat masuk. Dan mereka dilarang untuk memohon lain-lain PAS. 5. Mereka datang dengan penerbangan terus dari negara China sahaja dan mempunyai tiket penerbangan balik. 6. Kompaun sebanyak ringgit Malaysia 1,500 seorang bagi mana-mana pelancong RRC yang hilang. Ini kita akan kenakan kepada syarikat travel agent itu. 7. Jaminan sara diri dalam bentuk wang tunai atau kad kredit atau kad ATM dengan logo Union Pay. Union Pay ini memang sebuah syarikat yang menguruskan tentang kad dan sememangnya digunakan oleh semua pelancong-pelancong negara China yang melawat ke luar negara. Tiket penerbangan pergi balik, jadual perjalanan yang lengkap dengan bukti penginapan di Malaysia. Dan mereka juga perlu berdaftar dengan Group Tourist Registration System. Jadi ini adalah syarat yang telah ditentukan dan dianya akan berkuat kuasa pada 1 Disember 2019, iaitu beberapa hari lagi dah. Jadi inilah hasil rundingan yang telah diadakan
di antara kementerian saya dengan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Yang Berhormat Baginda Datuk, dan memang Yang Berhormat Baginda Datuk menyokong apa yang telah dipohon oleh kita, dan itulah keputusan yang telah diperolehi berkenaan dengan visa daripada negara China. Kemudian visa on arrival, visa on arrival ini akan diberi. Malaysia menawarkan perkhidmatan visa on arrival kepada warga negara China dan India melalui negara ketiga iaitu Singapura dan Thailand di semua lapangan terbang antarabangsa di Malaysia dan di Kompleks Sultan Abu Bakar di Johor Bahru. Pihak kementerian mengambil maklum akan isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bukit Bintang tadi, dan akan berbincang dengan pihak KDN untuk membuka perkhidmatan visa on arrival kepada negara-negara lain. Ya. Selamat. Oh. Terima kasih Datuk Pengerusi. Yang pertamanya, Yang Berhormat Menteri, saya menyambut baiklah ada pengumuman dan juga penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan visa free ni kepada pelancong-pelancong dari China. Akhirnya dapat dilaksanakan. Apa yang tak dapat dilaksanakan oleh mantan menteri sekarang dilaksanakan oleh menteri sekarang lah. Itu yang pertama, tahniah. Tetapi cuma saya nak tanya ialah walaupun kita menyambut baik, tetapi saya rasa perlu ada usaha berterusan. Kerana saya rasa apa yang dikatakan tadi, kalau seseorang pelancong itu sudah masuk Singapura, dia boleh ambil visa on arrival daripada Singapura nak masuk Malaysia. Tetapi kita sekarang ini berbincang soal dan kita menyatakan negara kita ini nak ke arah ASEAN Community. Kalau Singapura telah membenarkan seseorang pelancong itu telah masuk dan telah clear immigration mereka, saya rasa kita perlu permudahkan lagi sebarang prosedur untuk pelancong itu kalau sudah datang Singapura masuk ke Malaysia. Sebab kita nak mengatakan integrasi ASEAN dan kita perlu mendapatkan tempias ataupun keuntungan kerana Singapura ini merupakan satu aviation hub. Banyak penerbangan dia terbang ke Singapura. Dan kita nak cari satu strategi pendekatan bagaimana menarik pelancong-pelancong yang masuk ke Singapura juga datang ke Malaysia. Dan saya rasa kementerian patut mengadakan lebih banyak usaha untuk menarik pelancong-pelancong yang sudah tiba di Singapura ini masuk ke Malaysia dan cuba kita permudahkan lagi permohonan visa ini supaya kita dapat keuntungan daripada pelancong-pelancong yang datang ke Singapura juga datang ke Malaysia supaya dapat merealisasikan ASEAN Community ini dan juga integrasi ASEAN. Terima kasih. Tuan Musi, saya bersetuju dengan apa yang Berhormat cadangkan. Bagi mereka yang datang ke Singapura, dia boleh masuk ke Malaysia melalui VOA seperti mana yang telah disebut sebentar tadi. Ya. Tapi apa yang Berhormat cadangkan ialah kalau mereka sudah masuk ke Singapura, maka tanpa memohon VOA, mereka boleh terbang ke Langkawi ke sebagai contoh, ke Kota Kinabalu ke sebagai contoh. Jadi saya amat memahami, tetapi hanya kalau melalui Singapura. Walaupun kita sudah ada ASEAN Community, tetapi kita kalau sekiranya sebuah negara yang memerlukan visa pergi ke negara yang lain melain daripada Singapura, dan daripada sana mereka terus masuk ke negara kita tanpa turis visa seperti China, saya rasa itu bukan saja Malaysia tidak bersetuju, tapi China juga tidak bersetuju. Bukan kenapa kita sudah lihat bagaimana sistem Schengen itu telah menjadikan masalah kepada Eropah, komuniti Eropah itu sendiri. Sebab daripada segi ketatnya kemasukan ataupun penyiasatan terhadap seseorang warga China sebagai contoh masuk ke negara itu masih boleh dipertikaikan. Melainkan Singapura kita tahu ketat. Tapi kalau negara lain kita belum tentu lagi. Sebab apa yang berlaku di Eropah ialah kerana tiap-tiap negara Eropah ini, the frontier country, dia punya cara
penyiasatan itu tidak ketat. Apabila masuk saja ke katalah sebuah negara frontier EU, maka dia boleh terus masuk kepada Jerman, Perancis. Itulah yang berlaku letupan dan macam-macam. Jadi kalau Yang Berhormat kata daripada Singapura, itu telah pun saya bincang dengan Yang Berhormat TPM. Ini sedang dalam pertimbangan. InsyaAllah kalau kita boleh bagi lagi kekuatan untuk fakta-fakta kita menghujahkan supaya mereka ke Singapura boleh bebas datang ke Kuala Lumpur. Saya percaya Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Ahli Parlimen Bagan Datuk, dia juga pernah menjadi Timbalan Menteri Pelancongan. Dia memahami pentingnya pelancong-pelancong negara China kepada pelancongan negara Malaysia kita, insyaAllah, ya. Jadi berkenaan dengan cruise, Malaysian Cruise Council adalah dipengusikan oleh minta penjelasan. yang bahagia ya. Yang bahagia Tan Sri KSU, dia ada belakang saya ni, ya. Dia menjadi pengurusi kepada MCC, dan dia juga pengurusi bersama dengan KSU, Kementerian Pengangkutan, ya. Dan mereka akan membincangkan isu-isu berkaitan industri cruise yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Seremban, ya. Oleh bagaimanapun, pihak kementerian bersedia untuk menjemput ahli-ahli lain yang difikirkan seperti yang cadangkan oleh Yang Berhormat boleh menyumbang bagi membangunkan industri cruise di negara Malaysia kita. Dan saya ucap terima kasih lah Yang Berhormat ada sebut tentang Tok Kong Tanzer ni. Saya nak bagi maklum, iaitu sebenarnya saya memberi sumbangan daripada kementerian saya kepada Tok Kong ini kerana Tok Kong ini telah berjaya mendapat perhatian daripada penganut-penganut bukan sahaja di negara Malaysia tetapi juga daripada terutamanya Singapura. Banyak waktu sambutan Raya Cina, mereka telah datang berduyun-duyun dengan bas membawa masuk wang Singapura lah. Dan saya tengok sendiri bagaimana Tok Kong ini dia menyediakan package-package alat-alat sembahyang, dan saya telah dimaklumkan berapa harga mereka. Saya bilang-bilang saya tengok ada lebih dekat 5,000 package ni. Jadi kalau 5,000 saya buat senang saja. Kalau dia boleh habis 5,000 package dalam 2 hari, kalau satu tu RM10, sudah jadi 50,000. 50,000 tu kalau 2 hari lah. Kalau habis dia boleh dapat duit. Ini bermakna bahawa Tok Kong ini juga menjana keuangan untuk negara kita, terutama foreign exchange, duit daripada Singapura. Jadi atas dasar itulah dan atas usaha daripada Yang Berhormat yang telah berjaya menarik perhatian saya, maka saya tengok dia dapat menjana keuangan dan mendapat sambutan yang cukup kuat daripada penganut daripada Singapura dan juga Indonesia. Maka oleh kerana ada ROI itu, maka saya merasakan perlu dia berikan sumbangan untuk dia mencantikkan lagi ataupun mengubah suai atau memperbaiki mana-mana infra yang sudah rosak. Sebab itulah saya memberi sumbangan, dan saya harap dia boleh menjana lebih banyak lagi wang yang masuk foreign exchange ke negara kita. Terima kasih. Terima kasih. Bandar Kuching tadi nak tanya. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya dimaklumkan bahawa mengenai itu visa, walaupun ini masalah telah dihadapi oleh ramai pelawat-pelawat daripada China, di mana khususnya gadis yang lebih muda, walaupun mereka ada visa yang valid, yang sah, tapi semasa di immigration mereka akan dijemput ke bilik di sebelah immigration counter dan ditanya-tanya soalan yang banyak dan buat susah untuk mereka nak lepas immigration, sehingga kan ia sudah menjadi satu
amalan bahawa mereka mesti bayar 500,000 kepada seorang, kepada pegawai-pegawai immigration. Saya telah terima beberapa aduan daripada pelawat daripada China mengenai perkara ini yang amatlah memburukkan nama baik negara kita, dan saya haraplah Yang Berhormat Menteri boleh memberi perhatian atas perkara ini supaya amalan ini akan dihentikan. Sekian. Tuan Musi, sebenarnya saya pun kali pertama dengar perkara ini, saya tak tahu. Tapi kalau ia benar, ia tidak sepatutnya berlaku lah. Jadi kalau 500,000 yang banyak, ya? 500,000. 500 ringgit adalah 1,000 seorang untuk masuk, walaupun mereka ada visa yang sah. Mereka ada ditanya kenapa you datang sini, ada yang ada boyfriend di sini, ada mereka nak lawak kawan mereka, kenapa you nak datang sering datang sini. Ini soalan-soalan yang ditanya beberapa jam sehingga kan mereka bayar 500. okey, tak ada soalan lagi, boleh keluar. Ya. Ini pengalaman peribadi Yang Berhormat ke apa? Bukan kan? Okey. Ya. Bukan, okey. Okey. Tak apa. Yang Berhormat, saya ingat saya nak cadangkan kepada kementerian saya sendiri untuk sebenarnya kita, kalau boleh, kita ada pejabat pelancongan di sana, dan mungkin kita juga boleh bantu apabila perkara ini berlaku, baik saja keluar, pergi terus kepada pejabat Tourism Malaysia dan buat laporan, dan di situ juga ada pejabat polis. Kerana kalau perkara ini benar, ia amat memalukan, ya, dia amat memalukan, dan ianya tidak sepatut berlaku. Jadi saya cadangkan, saya akan minta saya punya kementerian Tourism Malaysia mewar-warkan menerusi pengarah kami pelancongan Tourism Malaysia di negara China untuk memaklumkan kepada pelancong-pelancong dan travel agent di sana, kalau sekiranya perkara seperti ini berlaku, sebaik saja dapat keluar dari immigration terus ke pejabat Tourism Malaysia yang ada di airport, dan boleh, dan jabatan polis pun ada. Yang Berhormat Menteri, ya sudah menjadi satu amalan bahawa even travel agent will ask the customer, you want to pay they call it 买光费, fee untuk beli jalan. You mau bayar kah? Mau bayar lebih senang keluar. Okay. Tak mau bayar, dia tak susah sikit. Tak apa, lepas dia ni Yang Berhormat ni tahu sangat. Ya, wakil rakyat. Bukan. On the ground. Okey. Berlaku di airport Kuching. Bukan kan? KL. Okey. Alright. Jadi macam ni. Kalau tak percaya pada travel agent, biar perkara itu berlaku, bayar apa yang diminta, keluar saja daripada keluar saja daripada airport, lepas barang-barang semua diangkut, bagi tahu kat boyfriend dia, mai kita buat laporan kat Tourism Malaysia. Tapi dia takut kot, boyfriend takut nak lapor kot, nanti kan cerita keluar. Bagaimanapun, kalau tak percaya pada travel agent, pergi kepada pejabat Tourism Malaysia. Saya akan memang dah ada pegawai dan boleh buat aduan apa saja. Ini kita akan war-warkan kepada kita punya pengarah di luar negara untuk disampaikan kepada siapa saja yang datang melawat ke Malaysia, ya, supaya jangan kita benarkan perkara ini berlaku, dan jangan kita benarkan perkara ini sebagai perkara biasa, kerana dia adalah tidak biasa, ya. We should not allow this. Jadi saya harap Yang Berhormat boleh maklumkan kepada siapa yang telah menghadapi masalah ini, iaitu bahawa ini akan dilaksanakan oleh kementerian saya. Yang Berhormat Pengerusi, saya pergi ke Ipoh Barat dulu, sebab dia pun tunggu dah lama. Dia pun pernah komplain pada saya, bukan komplain pada saya, dia komplain kepada kawan-kawan dia. Dia kata satu dunia tahu Menteri Pelancongan Padang Rengas ni baik dengan dia, tapi bila dia telefon saya tak angkat telefon. Dia, tapi sorry ya. Betul kan? Ada komplain. Tak apa, okey. Benda betul-betul lah kan. Bukan inform. Banyak spy kata. Anyway,
Saya Ipoh Barat berkenaan dengan Ashram Vivekananda. Saya nak quote apa yang disebut oleh balik kepada saya tentang apa yang disebut oleh Rajinikanth sebagai Malik Bashar dalam cerita Bashar. Mungkin dalam bukan cerita Bashar kot, tapi dalam suatu filem lah. Rajinikanth kata dia jadi hero kan. Dia orang susah jadi hero. Dia kata apa yang berlaku pada hari ini semalam aku tak tahu. Apa yang akan berlaku besok hari ini aku tak tahu. Tapi apa yang aku tahu, apa yang aku nak cakap hari ini, iaitu aku sebagai Menteri Pelancongan dan Kebudayaan, aku akan bela Ashram sampai habis. Aku nak beritahu kan. Dahsyat. Betul tak dia cakap tu? Kapal. Cakap kapal. Ya, Cuba kapal. Saya cakap dalam bahasa Malaysia. Cuba kapal cakap dalam bahasa Tamil dengan izin. Saya nak dengar. Macam mana tu? Wah, ini dahsyat. Saya nak dengar. Sila. Ya, Mat. Saya izinkan, ya, Mat. நேத்து நடந்தது எனக்கு தெரியாது, நாளைக்கு நடக்க போறது எனக்கு தெரியாது, ஆனா இன்னைக்கு நடக்க போறது எனக்கு தெரியும். That's what he's saying. Okay. Kalagaya. Sebagai Cuma ya, Mat. Saya risau pencatat minit tak boleh tulis. apa yang dikatakan tadi, saya nak sambung sikit apa yang Balen cakap tadi. Rajinikanth ada sebut, dia dalam filem Bashar tu sekali dia sebut bersamaan dengan 100 kali. Itu yang diterangkan oleh yang berhormat Baling. Ortoda sona nur tada solra mari. So sama dengan yang berhormat menteri, sekali dia dah cakap tu, selagi dia menteri mewakili pelancongan 100 kali lah, tak payah disebut-sebut. Itu maksud dia. Masih untuk menjaga warisan warisan kebudayaan untuk orang India tu. Terima kasih. Seal and delivered. Saya tuju tu dia. Tujuh. Betul. Tapi kaki tak nampak, dia ada garis kaki je. Tuan Musi, Yang Muhammad jangan bimbang. Ya. Saya rasa Yang Muhammad tanya kepada saya, iaitu apakah saya sanggup bersama dengan peguam-peguam yang bersama dengan Yang Muhammad untuk kita teruskan usaha lawan pihak trustee yang membuat meminta judicial review. Yang Muhammad, judicial review itu ialah terhadap keputusan saya. Apa gila saya tak melawan mereka. Jadi kalau Yang Muhammad tanya kepada saya sama ada saya sanggup bersama, memang saya bersanggup bersama. Kita akan pastikan, iaitu bahawa saya telah lihat daripada semua peraturan, sehingga kan waktu warisan pengarah warisan membuat keputusan, dan pada ketika itu ada permintaan daripada pihak penyokong-penyokong Ashram nak berjumpa dengan saya tak mau jumpa sebab proses belum habis lagi, kerana selepas ketua pengarah buat keputusan ada rayuan kepada saya. Jadi kalau saya berjumpa dengan pihak-pihak penyokong Ashram waktu saya punya ketua pengarah buat keputusan, dan kalau saya bergembira berseronok, maka sudah tentulah bila mai rayuan kepada saya, sudah orang kata apa, bias. Jadi sebab itu daripada segi semualah saya pastikan saya tidak berjumpa dengan pihak penyokong-penyokong Ashram. Saya tidak mau jumpa dengan mereka sehinggalah saya telah membuat keputusan. Pada lepas saya buat keputusan, barulah saya boleh berjumpa dengan siapa, supaya jangan ada sedikit pun cacat celah dalam proses saya membuat keputusan. Jadi kalau mengikut saya lah, saya tidak ada melakukan apa-apa kesilapan yang boleh ditunjukkan sebagai fakta yang boleh
membatalkan ataupun keputusan saya itu bias ke apa. Jadi sebab itu Yang Hormat, kalau mereka buat judicial review, saya oleh kerana judicial review itu ialah review terhadap keputusan saya, maka saya akan bersama dengan Yang Berhormat dengan peguam-peguam yang lain, kita lawan habis-habisan untuk pastikan supaya ashram ini dikekal sebagai tapak warisan. Ya. Kemudian Yang Berhormat juga tanya berkenaan dengan Bujang Valley. Bujang Valley saya nak sebut juga bahawa dalam proses ini proses di Kenanda ni saya akan tetap dengan keputusan tersebut dan saya bersedia dengan apa-apa urusan mahkamah sekalipun dipanggil nanti, ya. Bujang Valley, ya betul, ini merupakan satu site yang cukup penting. Memang sudah ada stop order, Yang Berhormat, stop order daripada membangunkan kawasan ini sebagai kawasan development area, pembangunan, ya. Kita tidak membenarkan apa-apa kerja lagi dilakukan melainkan untuk kerja-kerja excavation. Saya sendiri telah pun melawat tapak ini dan dia memang merupakan tapak yang bersejarah dan dia memang tua, ya, dia memang tua. Jadi oleh kerana itu selaku menteri saya akan pastikan bahawa stop order itu diambil maklum, diakur dan dihormati, dan kerja-kerja ekskavasi akan diteruskan. Dan setiap kali kalau ada keperluan keuangan, kita boleh buat permohonan kepada kerajaan di bawah bajet kementerian saya untuk memastikan supaya ekskavasi ini akan berjalan dengan baik dan kita dapat pelihara dan memeliharakan khazanah negara kita ini. Terima kasih. Cukuplah. Sedikit penjelasan atau lebih komplimen. Saya terima baik kedua keputusan yang dibuat. Satu mengenai ashram Vivekananda. Saya juga berterima kasih kerana kita bersependapat mengenai pendirian Yang Berhormat Menteri yang adalah kebaikan kepada masyarakat dan negara kita. Nombor satu untuk Vivekananda ashram. Yang kedua adalah mengenai Bujang Valley. Datuk Menteri mungkin boleh mengambil perhatian bahawa walaupun ada stop work order yang telah dikeluarkan, tapi saya difahamkan lagi developer masih ada menjalankan kegiatan di sana, dekat di sana. Saya harap satu penyiasatan menyeluruh dibuat di tempat tersebut kerana kalau kehilangan apa-apa benda itu permanently lost. Itu adalah lebih dari 2000 tahun yang kenal pasti. Saya harap tindakan susulan dapat diambil untuk memastikan perkara ini. Yang saya telah juga bangkitkan mengenai akta warisan di mana perlu lebih kuasa untuk menteri supaya dapat mengambil tindakan dengan tegas. It is very ambiguous now whether you can immediately take action without even consultation, without even those kind of matters for preservation of these issues. Mungkin kita perlu menghalusi akta tersebut. Terima kasih. Tapak ini dan tapak ini yang mana yang dianggap sebagai tapak yang orang kata mengandungi khazanah-khazanah ini. Semuanya pertama sekali kalau yang hak swasta kita belilah, tak silap saya. Dan bukan saja kita beli, tapi kita telah pun pagar, ya, pagar kawasan itu. Dan sebenarnya apabila perkara ini berlaku dan dapat dalam makluman Yang Berhormat Menteri Besar Negeri Kedah, dia dengan serta-merta telah menelpon saya, ya, direct telefon saya, minta supaya saya mewartakan serta-merta tapak itu. Dan setahu saya lah, pertama sekali kawasan itu telah pun dipagar, tetapi kalau ada mana-mana yang dianggap ada pencerobohan, Yang Mak kena beritahu kepada saya.
Tapi yang terakhir sekali saya pergi, saya dapat maklum, dan saya sendiri pergi tengok, memang tidak ada apa-apa pencerobohan kerana kawasan tapak itu telah pun dipagar. Dipagar, ya. Di tempat itu. Pagar. Dari pagar. Jadi kalau sekiranya ada laporan baru, sila maklumkan kepada saya, ya. Apa benda pula batu? Kita cakap Sungai Batu di Kedah, bukan kawasan Batu. Takkanlah. Nak tanya? Kurang. Okey lah. Tu warisan ini bukan ada sempadan. Okey. Ini milik kita semua. Cuma saya dah maklum kepada Menteri, isu dia bukan sama ada kita lapor kepada kementerian atau tidak. Isu sekarang ialah saya ada tendensi, dengan izin, ialah tuan punya tanah di sekitar situ, terutamanya tempat-tempat yang kita tidak pagar dan tempat-tempat yang tidak diwaterkan direct. Mereka kalau dapati barang-barang antik itu, bukan mereka nak lapor, bukan mereka rasa bangga. Sebaliknya dia takut tanah itu akan hilang nilai untuk membangunkan. Jadi warisan negara ini, yang antik ini, hilang begitu saja kerana private interest yang mereka hanya jaga kepentingan sementara tetapi tidak nampak value, nilai warisan. So saya agak undang-undang kita harus diperketatkan. Kalau didapati barang-barang antik yang mempunyai nilai sejarah, mereka harus diwajibkan untuk melapor, untuk preserve. Kalau tidak, tindakan jenayah undang-undang harus diambil alih. Itu satu cadangan kepada kementerian. Tuan Musi, bila saya kata lapor lah, bukan saya kata pemilik tanah yang jumpa tu kena lapor. Orang macam yang berhormat yang tahu dia kena lapor dah saya. Kan? Sebab kalau memang betul lah pemilik tanah, kalau dia dapat, dia memang takutlah tanah dia itu akan bukan rampas, dia akan force kerajaan akan ambil pengambilan tanah. Tapi yang mana yang kita yang tahu perkara ini, lapor kepada kita. Dan sudah tentu kita akan serta-merta mengambil tindakan mengikut akta warisan kita. Saya bersetuju kalau Yang Berhormat nak melihat semula akta warisan kita ini. Dan sebenarnya kita pun dalam proses review setengah-setengah peruntukan dalam akta itu. Jadi kalau Yang Berhormat ada juga minat, maknanya Yang Berhormat juga boleh membuat kajian dan apa-apa peruntukan baru yang perlu diadakan ataupun yang lama itu diperkuatkan ataupun digugurkan. Yang Berhormat sila maklum kepada kementerian saya, sebab kita mengikut saya punya ketua pengarah, akta itu pun sudah agak lama dah dan perlu diperbaiki, ya. Saya bersetuju. Batu Cave, Yang Berhormat, Batu Cave, kita telah mengangkat Batu Cave ini pada peringkat negara. Dia telah diangkat sebagai warisan kebangsaan, ya. Dia memang warisan kebangsaan. Dan kita juga sedang kutip maklumat untuk mendapat fakta yang kuat yang boleh ianya menjadikan tapak warisan UNESCO, ya, untuk dicalonkan. Tapi dia bukan jalan yang mudah kerana syarat-syarat yang cukup ketat. Dan kita macam kalau dari segi lamanya berapa tahun, jadi ini semua perlu kita cari bukti-bukti menunjukkan dia memang dah lama. Apa selain daripada religious value-nya, mungkin di dalamnya itu apa ada lagi. Dan sebenarnya kita juga mendapat galakan apabila Botanical Garden Singapura mendapat UNESCO punya ni. Jadi kita rasa bahawa kalau Botanical Garden Singapura boleh dapat
UNESCO punya ni, kita juga rasa boleh jugalah kita cuba, ya. Dan mungkin nanti saya boleh, kalau Yang Berhormat berjumpa dengan pihak warisan kami, kita duduk bincang dan kita bentuk satu jawatankuasa dengan kumpulan-kumpulan yang berminat bagaimana membantu kerajaan untuk menjadikan dia UNESCO site. It's worth trying. Kalau tak cuba, tidak tahu, ya. Saya pun tak mau tiap-tiap kali datang jawab syaratnya ketat, sukar, tapi kita tak pernah cuba. Baik kita cuba, kalau tolak pun kita rayu lagi. Ada orang kata kalau orang perempuan ni kita minang dia sekali, dia tolak kita. 2 kali dia tolak, 3 kali dia terima. Kan? Dan nampak kesungguhan tak sangat tu kan. Jadi saya akan minta kepada jabatan saya untuk mengada perjumpaan. Yang Berhormat sedia? Ibu Barat setuju. Okey. Jadi Ibu Barat dah habis jawab semua dah. Si Buti ada? Si Buti, Seputih. Oh, si Putih belum lagi nanti. Okey. Si Buti, jangan marah si Buti, sebab kalau disebut si Buti, si Putih, serupa je bunyinya. Ya. Serupa. Kalau orang Arab serupa lah. Orang Arab dia tak boleh sebut pa, dia sebut bah. Si Buti dia kata. Kalau Seputih ni si Buti. Betul tak? Betul kalau nak ni orang Perak sesat. Orang Perak bertanding di Kelantan. Lain kali bertanding kat Perangan dah senang. Si Buti, lapangan terbang Miri dinaikkan kepada taraf antarabangsa. Yang Berhormat Sebuti, kami dalam Kementerian Pelancongan ni, apa juga Yang Berhormat minta untuk Miri, ya, kita tetap akan sokong. Tidak ada masalah, ya. Dan saya akan berjumpa dengan saya punya rakan Jemaah Menteri daripada Bentong. Jadi kita dengan banyaknya orang kata apa produk-produk pelancongan yang ada di negeri Sarawak tu, saya kira dan menarik perhatian, maka Niah Cave, ya, Niah Cave banyak sebut tadi. Itu yang baru ni, yang Blue Tier. Saya pun bila tengok kat kapet kat bawah ni dah macam nampak dah. Dekat pesisiran tu, the Blue Tier, banyak benda. Jadi saya setuju memberi sokongan, bukan hanya sekadar iaitu lapangan terbang ini dinaik taraf, tapi kalau boleh dijadikan sebagai lapangan antarabangsa, ya. Okey. Saya juga akan minta kraft tangan untuk membantu kita punya small scale industri handicraft kita di sana, ya, untuk membantu mereka. Dan Yang Berhormat jangan merajuk. InsyaAllah saya akan melawat si Buti, dan kalau saya tak ada masa melawat pun, saya sekarang sudah ada timbalan menteri saya, Masjid Tanah. Jadi kalau saya tak boleh pergi, dia boleh pergi, ya, boleh pergi ke apa ni. Dia tak boleh masuk. Tak boleh masuk, Yang Berhormat. Saya pun kadang-kadang heran lah, macam mana lah pengundi Seputih boleh undi dia pun. Saya pun tak faham. Okey, Sebuti dah habis. Saya kena cari apa ni, mana dia Seputih. Tak ada pun Seputih ni. Jawapan bertulis lah, saya tak boleh jumpa. Esoklah. Jegelun dulu. Jegelun dah? Jegelun. Okey. Yang Berhormat Jegelun. Yang Berhormat sebut itu daripada pendengaran saya lah, ya. Sekjen pun dah pandang saya kena berhenti pukul 16 saya berhenti, pukul 4 saya berhenti. Typing saya sokong 100% 32 first,
dan saya akan pastikan supaya market itu tidak akan diruntuh. Saya nak beritahu. Terima kasih. Cukup. Jadi Thailand, Yang Muhammad, kita Yang Muhammad sebut itu bahawa kita boleh angkut orang pergi ke Thailand tapi balik kosong. Tapi Yang Muhammad, setahu saya lah, dulu saya jaga SPAT ke jaga apa ni, kos mengantar mereka ke Hatnya sebagai contoh telah mengambil kira balik tu kosong, dia dah masuk dah tu. Ya? Betul. Ya. Apa yang dimaksudkan ialah bila kita pergi ke Hatnyai dan dia take off di Bangkok. Bila dia orang balik di Bangkok, landing Hatnyai, nak balik Kedah, kenderaan Malaysia tu dah tak boleh ambil. They got to use Thai punya vehicle sampai border. Orang Malaysia kita. Ha. Orang Malaysia kita bercuti sana. Orang Malaysia, macam saya pergi bawa petani pergi, adalah lawatan sambil belajar apa semua ni. That's what happened. Dan telah dikomplain oleh, bukan dikomplain, in fact itulah hakikatnya. Travel agent Malaysia kata land transport hanya boleh hantar pergi Hatnyai, tapi bila balik daripada airportnya ke border mesti guna transport daripada Thailand. Mana ini isu dia. So dia hantar sampai border Bukit Hitam, baru orang Malaysia boleh ambil balik. Tuan Musi, saya selaku Menteri Pelancongan, saya tidak menggalak pelancong kita pergi ke luar negara. Saya menggalak pelancong luar negara datang ke Malaysia. Jadi kalau lagi susah mereka melawat ke Bangkok, lagi bagus. Melawatlah Kota Kinabalu. Dia buat kawan belajar. Menteri yang boleh melancong menteri seorang saja. Yang boleh melancong ke luar negeri menteri seorang saja. Sebab itu kerja menteri. Yang Muhammad tahu tak promosi? Kalau kita kata, Itulah yang saya setuju. Orang lain, rakyat Malaysia yang lain tidak boleh. digalakkan ke luar negeri. Yang digalakkan ke luar negeri itu menteri seorang saja. okeylah. Itu kerja menteri. Saya harap supaya handset akan masuk ke benda ni. Kalau saya pergi ke luar negara, saya telah mendapat dukungan dan sokongan daripada Batu. Terima kasih, Yang Muhammad. Jadi, Yang Muhammad, memanglah begitu sebab kita punya travel agent memang sukar untuk nak mendapatkan kerjasama dengan katalah travel agent sana, terutama kalau macam nak hantar balik, dia mesti nak guna. Begitu juga kita, saya rasa kalau mereka terbang daripada Thailand pergi ke Alostar ke apa ke, bila nak balik ke Hatnyai, saya rasa kita tak benarkan untuk dia bawa orang kita, melainkan kena naik. Ya. Cuma Tok Sri yang buat pengurusi kena check that van Thailand dia bawa masuk turis dari Thailand ke Penang, and then at the same time dia pick up foreigners daripada, ialah orang putih lah seluruhnya, pick up dia bawa masuk Thailand, ialah dia cross over Bukit Hitam apa semua lah. Ya, maksudnya ialah apa yang dinyatakan oleh travel agent kita ni macam ada duit standard. Kita tak boleh, dia pun boleh. That kind of thing lah. Terima kasih. Memang dia tak boleh. Memang dia tak boleh. Dia tidak boleh. Dia boleh hantar ke Pulau Pinang. Dia tidak boleh angkut orang-orang foreigners daripada negara kita bawa masuk ke sana. Dia memang tidak boleh. Ini soal penguatkuasaan. Ya, memang dia tak boleh. Kita dah ada undang. Tapi saya suspect lah, saya rasa ada mainan daripada pihak travel agent kita juga, yang terlampau menyedia orang luar. You want to go, you take it. Ada. Dan kita kalau memang tahu, kena maklum kepada kita, kita akan ambil tindakan terhadap travel agent ini. Yang Menteri, satu minit boleh? Rantau panjang. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak boleh? Tak boleh, tak boleh. Oh. Jadi Bujang Valley saya dah jawab, iaitu bahawa kerja-kerja ekskavasi diteruskan. Ya, memang diteruskan. Kalau ada apa-apa keperluan yang Muhammad mahu, sila maklum kepada kementerian saya.
di bawah warisan sememangnya kita cukup ketat dengan soal memeliharakan tapak-tapak warisan ini. Pelesinan pelancongan, kalau Yang Berhormat tahu, mana-mana tourist guide dia cuma bawa kepada tempat-tempat tertentu sahaja, sila maklum kepada kami, sebab pelesinan terhadap travel agent ini adalah di bawah kawalan Kementerian saya, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan. Dan visit ke Daya ni sebenarnya Yang Berhormat, kita bajet baru ni kena potong 284 juta. Potong, bukan tambah. Dan 2015 pun potong. Jadi banyak kena potong lah. Saya akan bantu di mana yang boleh untuk menjayakan visit Kedah Year 2016. Kerana kalau Kedah berjaya, maka ia bermaksud Malaysia berjaya. Tuan Musi, banyak lagi ini, tapi oleh kerana Setiausaha Agung saya pun telah dia tak penting punya lah, dia punya kementerian sikit saja. Dan saya tidak mahu diambil tindakan oleh saya punya sekjen, maka yang lain saya tak jawab, saya akan jawab bertulis. Terima kasih. Terima kasih, Ahmad. Duduklah Dia tak Sudi. jawab saya lagi. Masalah ialah bahawa sejumlah ringgit Malaysia 933,166,000 untuk kepala B31 anggaran perbelanjaan mengurus 2016 jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Kalau yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak. Viva!